Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita hari Rabu. Pembelajaran untuk hari ini adalah Jawi dan Akhlak. Baik, hari ini kita lihat pada akhlak pada jam 2.30 sehingga 3.30. Akhlak pada hari itu pembelajaran kita sudah sampai pada muka surat yang ke-36 ya, iaitu bawah tajuk sabar. Jadi pada untuk hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita 37 ni, iaitu apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Kemudian tajuk kita yang kita nak pelajari iaitu tanggungjawab. Kita nak lihat apa makna tanggungjawab. Kemudian kita nak lihat apakah tanggungjawab yang ada pada setiap diri manusia ya. Baik, kita lihat satu persatu. Untuk hari ini kita mengulang sebentar, iaitu pada muka surat 37. Apa yang anda pelajari pada minggu lalu iaitu sabar adalah sifat mulia yang mesti ada pada semua orang Islam. Yang kedua, setiap orang dikehendaki bersabar apabila ditimpa sesuatu bencana atau penderitaan. Apabila kita ditimpa bencana, kita hendaklah bersabar. Kerana apa? Itu sebenarnya adalah tanda kita beriman. Kita nak bezakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala turunkan satu kesenangan. Macam manakah pula keadaan dia apabila Allah Ta'ala turunkan satu kesusahan? Adakah sama saja tahap kesabaran dia? Kalau masa dia kaya, dia bersabar. Kalau masa tengah miskin, dia bersabar. Maknanya orang itu orang yang beriman. Kalau ketika senang, dia bersabar. Tapi ketika susah, dia tidak bersabar. Maknanya orang itu kurang imannya. Bukan tiada iman, kurang imannya. Jadi dalam kehidupan kita ni sebenarnya adalah satu cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 3, sabar yang paling utama ialah sabar ketika melakukan perintah Allah, perintah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan meninggalkan segala larangannya. Kita sabar untuk melakukan solat, kita sabar untuk berpuasa, sabar melakukan ibadat, sabar menutup aurat, sabar mengaji Al-Quran, kita bersabar dalam bekerja. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. 4, kita dituntut supaya bersabar ketika ditimpa musibah. Okey, ini menambah keimanan dan juga pahala sebenarnya ya. 5, seorang yang bersabar ketika ditimpa bencana akan diringankan dosa-dosanya dan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kalau orang yang bersabar itu apabila ditimpa bencana, dosa kita akan dihapuskan dan juga diringankan. Ini ditulis diringankan, sebenarnya kita dihapuskan dosa-dosa. Dosa kecil, dosa besar. Kalau kita bertaubat, kita punya dosa pun makinlah hilang ya. Yang keenam, orang yang sabar ialah orang yang dapat menghadapi segala penderitaan dan kesusahan dengan hati yang tenang dan redha. Apa makna sabar ni? Iaitu orang yang sabar itu dia dapat hadapi segala penderitaan. Ini makna orang yang sabar. Apabila berlaku satu bencana, kita selalu menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun bila ditimpa bencana. Bukan sekadar kematian saja ya sebenarnya, tapi kita dalam orang Melayu, apabila kita sebut innalillah, orang Melayu ingat itu hanya mati saja. Sebenarnya tidak ya. Jadi nak sebut tu agak susah sikit. Nanti jadi bergaduh pula. Jadi sebenarnya perkataan yang diutamakan apabila kita ditimpa bencana, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini bagi Allah dan kami ini kepadanya ya Allah akan kembali juga. Memang itulah kita punya falsafah hidup. 8, orang yang bersabar akan mendapat kemenangan dan kejayaan dalam kehidupannya. Okey. Doa ketika ditimpa bencana. Apabila kita ditimpa bencana, ini tasbih ini, tahlil ini diambil daripada Nabi yang dimasuk dalam ikan Nun. Nabi siapa ya? Saya lupa pula. Adam, Idris, Nuh, Hud. Tak apa, kita sambung nanti. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi membaca, bukan Nabi Muhammad, Nabi siapa saya lupa namanya, yang termasuk dalam ikan Nun yang ditelan. Tiada Tuhan yang boleh disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini adalah termasuk golongan orang yang menganiaya pada diri sendiri. Kita walaupun kita rasa kita tidak bersalah, kita baca je doa ni. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk dalam golongan yang menganiaya diri sendiri. Kita rasa kita tak buat dosa. Tidak, jangan macam itu.
Ini sebagai tunduk hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih-lebih lagi kepada orang yang melakukan dosa pula ya. Okey, sambung. Pembelajaran untuk hari ini, apakah tanggungjawab? Okey. Akhir pelajaran, memahami tanggungjawab. Apa makna tanggungjawab? Yang kedua, berusaha diri menjadi orang yang sentiasa bertanggungjawab. Ini kita punya objektif hari ini. Apa makna tanggungjawab? Iaitu yang pertama sekali, tanggungjawab ni maknanya artinya tugas, kerja ya. Jadi perkataan ini, tanggungjawab artinya tugas dan kewajipan yang perlu dipikul atau dilakukan oleh seseorang. Kita ada tanggungjawab, kita ada tugas, kita ada kewajipan. Kewajipan sebagai bapa, macam mana? Kewajipan sebagai ibu, bagaimana? Itu sebagai tanggungjawab. Kewajipan sebagai pelajar, tanggungjawab sebagai pelajar, belajar. Tanggungjawab sebagai guru, memantau pembelajaran pelajar. Yang kedua, amanah juga merupakan satu tanggungjawab yang mesti ditunaikan. Amanah dan tanggungjawab adalah satu perkataan yang sama artinya. Saya ada amanah. Amanah awak apa? Amanah saya itu belajar bersungguh-sungguh. Itu amanah, itu kerja. Yang ketiga, orang yang diberi tanggungjawab wajib menjalankan tugasnya. Hukum menjalankan tanggungjawab adalah wajib ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu menunaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Okey. Allah suruh kita menunaikan amanah kepada mereka yang berhak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan kamu dipertanggungjawabkan terhadap kepimpinanmu dan orang yang kamu pimpin. Muttafaqun alaih ni bersepakat, maknanya hadis ini adalah hadis yang sahih, iaitu hadis yang betul. Kita semua ni adalah pemimpin. Ibu tu adalah pemimpin. Bapa pun adalah pemimpin. Kita pun adalah pemimpin. Siapa yang kita pimpin? Kalau bapa memimpin keluarganya, ibu memimpin keluarganya juga. Kalau kita memimpin diri kita sendiri saja ya. Memimpin ni tanggungjawab tugas kita. Okey, tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, tanggungjawab setiap Muslim. Antara tanggungjawab yang perlu dijalankan oleh setiap orang Islam adalah seperti berikut. Tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah mentauhidkan dan beribadah kepadanya. Kita hendaklah mentauhidkan ni maksud dia kita beribadat hanya kepada Allah. 2, melakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Kemudian tanggungjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, beriman dan mencintai Rasulullah, mencintainya. 2, mengikut sunnahnya dan mengamalkan segala ajarannya. Ajaran Nabi Muhammad apa dia contohnya? Iaitu berpakaian itu adalah sunnah, cara berbual itu adalah sunnah, cara berjalan, cara bercakap, cara beribadat itu adalah sunnah Rasulullah. Tanggungjawab terhadap agama Islam, mengamalkan ajaran Islam dan tidak melanggar hukumnya. 2, melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Tanggungjawab terhadap diri sendiri, menjaga keselamatan diri dan kewarasan akal fikiran. 2, melakukan perkara yang berfaedah dan menjauhi perkara sia-sia. Kemudian yang seterusnya, tanggungjawab terhadap ibu bapa, patuh dan taat pada suruhan mereka. 2, berbakti kepada kedua-duanya. Kemudian tanggungjawab terhadap negara, menghormati undang-undang, mematuhi rukun negara dan menjadi warga negara yang baik. Baik, ini adalah contoh tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Jadi pelajar-pelajar sekalian, untuk itu setakat ini saja dahulu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.